Baru nak masuk topik. Bersedia Bismillahirrahmanirrahim. Orang kata, Fik, kenapa kau tak masuk je topik? Sebab tu penting sebelum kita belajar. Maksudnya ni lauk dia. Sebelum tu kita tengok nasi dia dulu. Faham tak? Maksudnya saya bagi mindset betulkan dulu. Mindset betul. Kalau contoh saya lompat, tapi tak guna. Dia tak faham. Masa tu sebenarnya kalau kita dengan ilmu, dengan tindakan, dia tak guna. Tak function saya ajar ni. Then patah balik. Apa nama? End up dia cakap, aku dah belajar dah keluar. Tu kau dah berapa juta kau dah buat? Kau dah buat berapa juta? Kau tak payahlah duduk sini. Tak payah. Maksudnya ada ramai lagi yang sebenarnya perlukan bantuan. Maksudnya dia sendiri nak bantu, dia sendiri nak dibantu, dan dia sendiri nak membantu pula orang lain. Yang menyemak ni kalau boleh tak payah kacau. Kita dapat banyak sangat. Padahal yang kita buat ni, usaha ni betul-betul kita nak bantu sebenarnya orang Melayu kita. Kita nak, sorry cakap siapa yang ada Indian, Chinese ni, bukan nak kata apa, tapi okey je. Maksudnya tak ada masalah. Saya bukan yang dari tapi saya nak bantu saya punya agama, saya punya bangsa sendiri ni. Sikit scammer. Dan orang lain dah boleh buat. Tak mana tak kita punya nak apa menipu pun tak tahu lah. Dia kata, kita dah buat the best dah. Apa benda lagi yang kau nak? Okay. Saya masuk topik Bismillah. Okay. Saya dah beritahu tadi. Apakah bagaimana nak handle penolakan. Okay. Penolakan ni ada banyak sangat faktor dia. Belum faktor. Penolakan ni banyak sangat dia punya bibit-bibit dia. Apa benda bibit-bibit dia? Dia akan cakap sorry lah, sibuk lah. Nak tanya suami dululah. Macam mana saya tahu ni? Sebab saya pun sendiri berpengalaman. Nak tanya suami lah. Belum masuk gaji lah. Ni antara ni. Masuk gaji lah. Apa nama lagi lah. Tak pasti lah. Nanti kau WhatsApp aku balik lah. Kau tunggu jawapan tu. Ataupun yang lagi dahsyat kan. Nantilah saya WhatsApp balik. Kau tunggulah sampai kiamat. Dia memang takkan WhatsApp kau balik. Ini adalah bibit ataupun kejap lagi lah. Kau WhatsApp aku nanti boleh. Kalau betul-betul di WhatsApp tu, betul. Tapi nak cerita keramaian je. Kalau contohnya saya cerita korang, saya suruh WhatsApp 30 sehari kan. Kalau nak cerita saya, boleh cecah ratus lah kalau nak cerita. Sehari tu. Dia nak cerita macam mana saya boleh closing. Sangat banyak tu. Sebab kita dah berpengalaman sangat-sangat luas. Sebab tu, kita cerita ni, apa yang saya share ni, bukan duk main cerita je. Ni berdasarkan ilmu saya sendiri belajar dan saya sendiri buat dan pengalaman saya sendiri. Benda sangat-sangat mahal. Okay. So ini adalah antara bibit-bibit penolakan. Maksudnya even dia tanya sikit pun dia macam dia ibarat macam dia nak lari sikit pun, itu adalah antara bibit penolakan. Sebagai contoh, sebenarnya A ni kan, A ni B. So dia adalah titik A ke titik B, okeylah, titik A ke titik B. Kalau contohnya smooth. Maksudnya kalau kita buat cantik, kita punya cara closing kita cantik. Maksudnya kita start bagi salam ni, Assalamualaikum. B ni apa? B ni penutup. Penutup ni kita panggil apa? Close. Kita lagi panggil close, ni penutup dia. So, salam ni adalah pembukaan. Kita start bagi salam kan. Saya suka ada yang antara kita punya team, antara pahlawan kita share, dia bagi salam minggu lepas, lepas tu tak reply, tapi tiba-tiba hari ni dia jawab, terus dia beli. Tengok, dengan bagi salam sahaja pun itu adalah satu bibit pembukaan rezeki untuk kita. Maksudnya kita bagi salam pun insya-Allah. Sebab tu jangan fikir kalau PM kita lagi ramai, insya-Allah lagi besar rezeki kita. 30 tu KPI untuk HQ je. Dan itu pun ada orang tak kira. Orang dah suruh kira. Kadang-kadang dia tak kira ni, tu yang membuatkan dia rasa macam dah banyak. Tapi kira baru 5 orang di PM. Lepas tu kira. Okay. So saya tak nak cerita tu dulu. Okay. So bila kita bagi salam ni, pembukaan ni, bila kita cantik je, maksudnya kita punya closing ni kita cantik. Maksudnya macam contoh saya bagi tahu, okay, kita kena engage. Engage ni maksudnya macam mana? Dia kan biasa sekarang kita jual box Palestin kan. So kita akan tanya dulu
okay, apa pendapat dia tentang Palestin, itu nama dia engage, yang membuatkan dia suka dekat kita. Bila engage, kalau contohnya straight je, macam contohnya best lah, you pun dia dah cerita tentang Palestin, dah semangat dia apa semua, you pun ada jual lah benda Palestin, okay, alamak tengah semangat ni, boleh lah berapa ringgit. Lepas tu kita cara closing kita pun cantik, then bam, close. Okay, ni titik A ke point B, titik point A ke point B. So, kalau contohnya ada rejection berlaku, ni nama dia closing straight line. Cara dia, kalau contohnya power ni, insyaAllah apa nama, saya akan go deeper nanti benda ni, tapi saya nak cerita tentang straight line. So kalau contohnya benda tu tiba-tiba apa nama, dia tak bersetuju dengan kita, dia tak jadi straight line, dia akan menjauhi kita. Menjauhi tu maksudnya apa? Dia tiba-tiba dia cakap saya tak setuju lah. Dia dah menjauhi daripada kita punya line ni. Once kita kena cepat tangkap, adakah bila time, macam mana nak tahu? Sebab tu datangnya pengalaman. Bila kita dah ramai PM, kita akan dah start nampak pattern ni. Pattern, dia ni macam dah nak tolak aku ni. So kita dah start boleh nampak, dia ni macam nak tolak aku. So sebenarnya dia dah menjauhi daripada kita punya line, straight line ni. Kalau dia, dan macam bila dah jauh, kita kena buat dia patah balik ke straight line ni. Straight line ni apa? Value kita. Dekat saya kena tulis besar-besar ni sebenarnya. Maksudnya value sebesar yang mungkin. Ambil value. Maksudnya kalau contohnya apa benda, value. Betul ke angel value macam tu? Ambil besar. Maksudnya kalau contohnya dia dah lari, aku rasa tak penting lah. Maksudnya aku tak minat lah benda ni. Maksudnya dia tak nampak value lagi. Sebab coklat ni saya dah bagi tahu, almost semua dalam Malaysia ni, insya-Allah kalau dia tak suka pun, UKIS insya-Allah orang suka. Sebab dia tengah-tengah. Maksudnya best, manis, cantik, boleh senang nak dapati. Maksudnya kalau contohnya dia Allah Muhammad, kalau dia lari sikit, rejection, dia nampak rejection tu macam nantilah saya tanya suami, dia tanya suami tu, maksudnya dia tengah reject kita, dia tengah menjauhi straight line kita. So faham tak? Straight line ni dia adalah kita punya point yang kita tengah cantik. Siapa dekat sini yang dah start buat PM, dia pernah dapat straight line ni. Straight line ni maksudnya dia PM sekali terus straight je, terus bam, dapat close. Saya tidur bangun sebab dengar bos Andi suruh telefon. Teruskan yang ini tu, banyak yang saya belajar ni. Kita suka tak? Okay. Siapa ada kat sini? Cuba komen. Saya pernah dapat straight line. So, cantik. Dia pernah dapat straight line. Dan lagi banyak yang kita tak dapat straight line. Straight line ni maksudnya akan ada rejection. Nanti bila dah faham benda ni, sales ni, siapa yang dah start buat sales, dah faham kan? Dah start macam mana, dah faham pattern manusia pun semua, dia nak buat marketing, insya-Allah kacang. Ramai kadang-kadang saya tengok saya ada, maksudnya bukan kata apa, sorry maksudnya kadang-kadang saya ada juga tim marketing. Bila tim marketing dia tak belajar buat sales, itu yang menyebabkan dia punya conversion rate dia sangat-sangat rendah. Sebab dia tak tahu sebenarnya cara sebenar bercakap dengan manusia. Sebab tu orang yang buat sales ni sangat-sangat banyak gila kelebihan. Dia punya keyakinan akan meningkat, cara dia bercakap orang suka, sebab dia dah biasa buat sales. Orang kata bersales ni manis mulut kan. Bukan manis mulut, dia ada ilmu dia. Macam nak membuatkan dia closing, membuatkan orang terbeli. Okay, so maksudnya kita nak bawa dia patah balik kat sini. Kita cakap macam mana kalau nak patah balik kat sini adalah value dia. Sebab tu value ni kena memastikan jauh. Saya boleh tu saya boleh buat sejam. Kau faham tak? Jauh tu. Korang tak faham ni, aku buat lawak pun korang tak gelak. Jauh. Maksudnya value dia, saya boleh jauh tu, saya boleh panggil sejam. Maksudnya jauh, value dia lebih besar daripada harga dia. Nampak tak? Macam mana saya boleh closing 70,000 yang saya beritahu tadi satu orang? Sebab saya nampakkan dia macam mana dia boleh
capai, maksudnya value saya tunjukkan tu 10 juta, sorry. Berapa lah masa tu? 100 juta kot saya rasa. 100 juta ringgit. Adalah itu kita sebelum ni punya lah. 100 juta ringgit, apalah sangat apa nama 70,000 ni kalau aku boleh dapat 100 ni value dia besar 100 juta. Tapi kau kena bayar 70,000 kat sini. Ada kecilnya ni 70,000, ada kecilnya. Saya nak kata kalau contohnya kita boleh nampakkan dia ni harga jauh lebih besar daripada value sangat besar sangat berbanding harga, insya-Allah dia dah start boleh kembali balik dekat straight line kita. Kau faham belajar tak? Okay. So, okay, dah faham dekat situ? Ni saya cerita sains dia. Sains dia maksudnya, macam ni rupanya sebab dia tolak aku sebab aku tak bawa patah balik dekat patah balik. Sebab tu saya ajar sebelum ni kena engage. Itu bukan atas sekolah rendah lah, tapi itu ilmu jugalah. Tapi nak kata itu beginner sikit lah. Sekarang saya dah ajar advance sikit. Tapi sekurang-kurangnya beginner kena settlekan dulu. Maksudnya kena engage, kena bagi salam, kena bercakap dengan dia dulu. Bukannya tiba-tiba tepek je terus link. Bukannya tiba-tiba tepek je copywriting panjang-panjang. Itu akan membuatkan orang menyampah. Kita nak buat orang suka. Sebab sekarang ni kita ketuk pintu orang tau. Pintu rumah orang. Korang faham tak? Ibaratnya lah. Macam mana nak membuatkan sekali dia tengok kita kan? Macam mana nak membuatkan kita tak keluar je pun. Kalau contohnya kita bersemuka, saya pernah buat closing muka, saya pernah buat closing online. Kalau contohnya antara salah satu tips, kalau contohnya bersemuka, macam mana nak membuatkan kita tak buka mulut pun. Dia dah membuatkan dia sayang kat kita. Sayang tau. Perkataan dia. Bukan kesian. Kesian dapat muka macam mana? Pusing. Dia pun tak kerti aku. Pusing. Tapi kalau sayang, nampak starting kan, kalau contoh nak membuatkan orang sayang kan, pertama sekali kan, kita tak bercakap tau, tapi orang tu dah sayang kita. Macam mana tau? Aku dah macam make up dah. Aku macam komen. Macam. Tengok muka aku pun. Tak cakap lagi pun. I love you lah. Cik dalam hati lah. Saya dah kahwin lah. Salah faham tak kalau guna ni? Faham tak? Dia punya sains dia dekat sini. Okay. So kita pergi. Patah balik. Dalam ni nak cerita sains dia. Pertama, apa nama? Kita orang sales, maksudnya kena faham tau. Orang kata, apa dah kerja sales, apa nama. Kau kena faham. Maksudnya kita orang suka sales ni, kalau contohnya kita dah closing satu, saya suka. Orang dah start pecah telur. Orang dah pecah telur, tapi dia give up. Pelik betul lah. Sebab kalau dia pecah telur tu maksudnya contoh, dia dah closing RM10. UKIS, mana ada barang RM10? Ataupun RM1 lah. Dia dah closing barang RM1 dekat online. So macam mana dia nak capai RM1 juta? Mesti macam mana nak capai RM1 juta, meninggal aku. Kau ulanglah RM1 tu sebanyak 1 juta kali. 1 juta kali. Faham tak perkataan ulang? Ulang dan kita improve. Sebab tu itu nanti saya ajar kat sistem. Apa yang dah start boleh buat sekarang, dia punya salah satu tip je, pergi je upah orang. Senang. Upah ke apa ke, tak payah bukannya suruh jadi staff kita. Upah. Kalau contoh kau close, kos separuh, aku dapat separuh. Faham tak? Itu antara tips dia. Kalau contohnya kita nak capai, tu dah. Maksudnya sebab kita bagi 30% dekat 30% commission, sangat besar tau. Dekat ejen kita. Tapi jangan sekarang gaduh nak buat cari staff pula apa semua, cari orang bawah lah. Jangan fikir benda tu dulu, sabar. Itu saya akan ajar sistem. Kita sendiri dulu boleh buat dulu. Dan sebab tu saya kata, sekarang ni simpan dulu nombor customer, itu nanti akan digunakan akan datang. Bila kita dah ada anak staff, saya panggil staff lah. Walaupun dia bukan staff ni, kita panggil team lah. Dia ada orang bawah dia sendiri yang bayar gaji. Betul, kita bagi besar. So dia just share je.
Semuanya dia tambahkan. Itu nanti kan nanti salah faham lah apa benda. Duk dah ni lah, sabar dulu. Saya kata, semuanya itu antara tips dah. Kau dah pecah telur sekali, kalau contohnya harga RM1, kau ulang je lah sejuta kali untuk dah dapat juta. Dan itulah yang saya buat. Dan of course, sejuta yang pertama ataupun siapa yang nak capai 50,000, siapa yang nak capai berapa, 10,000 ke apa target kita yang pertama, itulah yang paling susah. Contoh nak capai 50,000. Memang susah pertama. Tapi once dia dapat 50,000, tiba-tiba dah 100,000 lah. Dulu, bertahun-tahun nak capai 50,000. Alhamdulillah same goes to me. Dulu nak capai sejuta setahun punya payah. Payah tu memang payah betul lah nak cerita, ya Allah. Tapi sebab saya cintakan proses. Saya kata, okey, tak ada masalah, insyaAllah. Rezeki, rezak ni, of course kita kejar juga. Tapi saya cintakan proses. Apa benda yang kita kena buat, apa semua, of course tak senang. Tak senang tu tak, awal-awal ni. Apa yang saya tengah run through sekarang ni adalah semua saya tengah bagi share dekat pahlawan Yukis ni. Okay, so saya kata, ulang je sampai sejuta kali, kau dah dapat dah sejuta. Maksudnya kalau contohnya kita punya sampai RM25, bagilah 1 juta. Kau ulang lah, maksudnya kalau contohnya sejuta, bahagi RM25. Contoh, kalau RM25,000, RM25. Kau ulang lah 40,000 kali. Jangan macam, 40,000 kali. Cuba 40,000 kali ni dalam masa 10 tahun. Ataupun dalam masa 5 tahun. Kan nampak jadi makin kecil tu. Tapi itu nanti saya pecahkan. Macam mana cara capai benda ni lebih awal. Tapi sales dulu, closing ni memang kena sharp dulu. Tu, nombor satu, saya kata ulang je. Buat sampai betul-betul sharp. Nombor dua, ni nak cerita sains dulu sebelum saya nak cerita tentang penolakan ni. Maksudnya, bila kita dah faham, aku kena ulang sejuta kali. Maksudnya kat sini saya nak pahlawan Yukis kena, instead of cintakan proses, kena cintakan orang kata tidak. Maksudnya tidak ataupun tak berminat, ataupun yang kita cakap tadi. Maksudnya kita memang tunggulah kau tolak. Bahasa mudah dia lah. Aku nak jual ni, hopefully kau tolak. Macam kalau contoh dia bayar, alhamdulillah. Tak, kita macam kita guna ilmu yang segala apa yang kita share ni, apa benda dah start guna kan. So kalau contohnya dia dah start tolak, kita, aku sayang dekat kau. Itu sebenarnya mindset. Sayang tau, masa kita dah masa kita dah PMM, tiba-tiba dapat WhatsApp, aku tak minat tu. Contoh dia kata, tak minat lah, kau ni scam lah, apa benda lah, tak tahu. Dulu lagi lah pernah macam isu kata kacau bini orang lah, kacau suami orang lah, apa benda kita tak ada pun nak ni pun. Apa nama? Lain sekali dia pun beli juga. Panjang lah cerita dia. Cuma nak kata, apa nama? Kalau contohnya dia tolak kita je, tolak maksudnya dia kata tidak, kita macam, wah sayang kau, kita ni sayang kau, sabar je. So ini antara mindset yang sebenarnya yang kita kena ada. Next, nombor 3, kita kena buang kalau boleh, apa nama, kita dah tak ada dah kamus ni, nama dia emosi negatif. Even kalau ada pun saya ajar. Okay, tengok situ. Nampak benda ni simple tau. Tapi saya still kena, saya kena bagi tahu. Contoh emosi negatif, something lah, tiba-tiba ada saya pun tak tahu benda apa yang berlaku menyebabkan kita jadi stres, kita sedih. Even saya sendiri pun baru je 2-3 hari ni, bukan 2-3 hari lah, maksudnya 1 hari ni tak ada nak kata sedih. Adalah sebab saya pun ada personal matters juga. Tapi sebab saya tahu, kalau aku sedih, aku bawa ni sampai malam ni, habis aku tak ada tenaga aku nak share dekat pahlawan Yukis. So apa benda yang saya buat? Yang membuatkan saya kembali bertenaga, saya punya bateri saya full. Ting tu. Okey, aku dah boleh. Cuba tangan saya je. Tangan saya sebenarnya tak boleh gerak, tapi maksudnya sakit ni sebenarnya. Saya tulis tangan kiri. Sakit pun, tapi saya still bercakap lagi dengan pahlawan Yukis. Even tadi pun isteri saya cakap, kalau boleh malam ni, maksudnya tak apalah bagi. Saya cakap tak boleh, saya kena sampaikan juga malam ni. Betapa saya sayangnya dekat pahlawan Yukis ni. Saya cakap lantak lah. Even seorang datang pun aku bercerita juga lantak, sebab aku nak sampaikan ilmu ni. Tetapi sampai bila aku ni, maksudnya lagilah dah kata sakit ni, tak tahu sampai berapa umur yang sebetulnya saya boleh sampaikan ilmu saya. Nampak tak? Saya suka. Saya cintakan. Saya suka guna perkataan cinta ni. Sayang, cinta. Okay. So kalau contohnya ada emosi negatif, kalau boleh, kamus ni, emosi negatif ni, buka kamus saya, tak ada. Kamus kita tak ada. So macam mana cara dia? First, tarik nafas dulu. Ni ramai orang lupa sebenarnya. Orang lupa nak bernafas.
Orang lupa nak bernafas dengan betul. Tarik nafas, guna simpan dekat perut. Tarik guna hidung, bukan tarik guna mulut. Tarik nafas. Dan dekat sinilah yang datangnya ketenangan. Bila kita stres, negatif, emosi datang, sedih ke apa benda ke, tak kisahlah apa benda ke, bila kita nak buat keputusan, apa keputusan yang kecil atau besar, kalau boleh, bukan cerita keputusan tau, kalau boleh jangan cakap dengan orang dulu, sabar dulu. Sebelum nak dapat keputusan, buat benda ni dulu. Keputusan akan bercakap dengan orang, takut nanti kita sama ada hurt, kita sakitkan hati dia ataupun membuatkan keputusan kita salah ke dan sebagainya ke. Dulu saya sebenarnya panas barang sangat-sangat. Saya pantang sangat. Kalau marah mesti meja terbalik. Saya cakap betul ni. Meja terbalik, barang mesti confirm rosak. Tapi lepas saya belajar apa semua, marah ni, negatif ni, dia ibarat duit juga macam tadi. Once kalau kita marah, contoh satu saat ni ibarat RM1. Kalau contohnya kita marah 1 minit, sebenarnya RM60 macam rezeki kita punya tadi tu dah hilang lah. RM60 tu kadang-kadang bukan duit. Kadang keberkatan kita. Maksudnya tak kisahlah apa benda. Marah ni Nabi cakap kena letak dekat tempat yang betul. Boleh ke tak marah? Of course boleh. Tapi letak tempat yang betul. Sebab tu sabar dulu, tarik nafas dulu. Allah. Tarik nafas. Buat 3 kali boleh. Allah. Siapa kat sini kalau dia buat betul-betul sama dengan saya tadi, otak dia dah rasa macam dia akan mengantuk sikit lah. Sebab dia datang, dia masuk dekat dalam fasa alfa. Otak dia rasa tenang sikit. Dia punya apa benda dia fikir pasal anak dia, stres pasal isteri ke, suami ke, pasal family ke, pasal rumah ke, pasal hutang ke, semua dia dah clear dah. Bila dia buat macam tu, otak dia akan, benda ni kena buat cepat tau. Maksud cepat tu maksudnya bila kita berlaku je negatif tu terus zas. Dan ini juga yang menyebabkan, sebab tu kalau contohnya dapat benda-benda, saya pernah dengar ceritanya, dia dapat benda negatif ni, maksudnya tiba-tiba dia PM salah orang, lepas tu dia kena maki. Sebenarnya kes tu sebenarnya bukan dia PM, dia jumpa. So dia jumpa, dia kena maki. Lepas tu dia mencarut, kau ni bodoh, apa benda kau ni kacau lah. Dia memang berada dekat tempat yang salah pada waktu yang salah. Maksudnya dia tengah PM orang yang tengah bermasalah juga, faham tak? Tapi apa yang dia buat adalah dia buat macam tadi. Tarik nafas, lepas. Maksudnya kalau contoh time tu dia pun join marah sekali, dia cakap kau apa hal tu nak marah aku jual coklat je pun. Maksud kalau dia join sekali nak join marah tu, tapi nak cerita, tapi maksudnya kalau dia join, dia akan dapat dah untuk next punya. Saya nak cerita, maksudnya bila dia tarik nafas, lepas tu dia kata okay sorry uncle, next bila hari tu dia cakap, uncle tu jumpa dia balik, dia cakap you masa tu you memang salah lah, salah timing lah. Waktu tu I gaduh dengan I punya wife. Apa benda you jual, mail lah sini, I tanda tangan je. Itu kena bertenang. Kita tak pernah tahu masa depan kita apa benda yang bakal berlaku. Kena faham apa benda yang kita buat mesti akan ada ripple effect. Ripple effect ni macam contoh kita baling batu, dia ada dia punya ting ting ting. Ini juga antara yang membuatkan, contoh kalau kita emosi negatif, kita bercakap dengan orang pun, kita akan orang kata apa, dia akan, bila kita bercakap dengan orang yang sama ataupun kita tengah negatif ni, kita tengah bercakap dengan orang-orang yang lain pun, itu pun akan membuatkan dia akan susah nak closing juga sebab dia dah mengikut tadi. Sebab tu penting ni, tarik nafas. Allah. Relax dulu, tenang. Dan jangan denial. Maksudnya jangan macam tak nak aku buat, aku nak buat juga. Tak nak aku buat, tarik nafas ni macam benda bodoh je. Benda bodoh ni lah yang sebenarnya sangat-sangat membantu, besar sangat. Dan sebenarnya bukannya membantu sales tau. Dia membantu seluruh hidup kita. Seluruh tau. Hidup kita sebenarnya daripada pagi sampai ke malam, kita buat 400 keputusan. Kalau kita salah buat keputusan ni habis. Okay, so nombor 4. Ni adalah masih lagi dalam sains. Kalau contohnya dalam sales kita, dalam closing kita, bila dapat faham benda ni, senang je untuk kita nak handle objection nanti. Okay, so kena faham Malaysia ada 30 juta. Kalau ingat 30 juta ni, alah kau seorang, tak apa, jangan risau, aku ada next. Macam nak capai 30 juta ni, Facebook ni lah ramai. Kadang-kadang kita baru jumpa 3 orang. Sebab tu kena kira. Sebab tu kita akan rasa macam baru sikit. Okay, then
kita barulah pergi kepada bila dah faham ni baru pergi kepada 4 step. Sebenarnya 4 step je. Atasi penolakan, atasi objection. Macam mana ni? Sebelum saya nak masuk 4 step ni, saya nak share dulu antara 4 sebenarnya orang reject kita banyak sebab tau. Sebenarnya saya boleh senaraikan kata 1000 tu mustahil lah, tapi maksudnya saya kecil-kecil kan, ini antara benda besar, 4 benda besar yang menyebabkan orang tolak kita. 4 perkara, 4 sebab orang tolak kita. Bila kita faham 4 sebab ni, so biasanya kadang-kadang orang tolak kita. Even tadi saya bercakap dengan kawan saya, dia ada something, dia rasa macam dia tak setuju dengan saya cakap dengan dia, apa perasaan kau? Apa yang sebenarnya terfikir dalam otak kau? So kita nak tahu dulu, sebab sebelum kita nak tahu sebab dia tengah tolak kita ni, tapi kita kena tahu dulu kenapa dia tolak kita. Barulah kita boleh attack dekat tempat tu. So antara sebab dia adalah nombor 1 adalah sebab dia rasa tak minat ataupun tak penting. Nombor 2, dia rasa sebab dia rasa penting tapi bukan sekarang. Macam contohnya ayat-ayat ini, contoh tak penting ni, tak minat ni adalah of course lah dia cakap tak minat. Contoh takaful. Kalau contoh yang saya train tim takaful, dia benda ni. Dia cakap tak penting, tak minat. Sebenarnya dia cakap tak minat tu sebab dia kata tak penting. Faham tak? Sebab tu dia tak minat. Walau penting tak takaful tu nak cerita lah, penting gila. Even apa nama, saya memang akan, kalau takaful saya memang akan memastikan saya punya keluarga, saya memang akan tanya kau ada takaful tak, sebab kita kena, sebab saya dah memahami penting. Saya tak jual takaful, tapi maksudnya kalau contohnya macam mana nak buatkan coklat kita yang membuatkan dia rasa minat, macam mana nak buat? Patah balik dekat straight line tadi. Ni besar saya tulis value ni. Lepas tu kalau contohnya kita belajar macam mana nak besarkan value, kita belajar pasal value. Macam mana value ni? Kita dah tahu apa benda yang sebenarnya diberi oleh Mukis. Sebab tu jangan pergi point dekat benda-benda yang macam numbers tu. Sebagai contoh, berapa ringgit? RM25. Ada berapa dekat dalam tu? Ada 12 je. Dah 12 je. Sebab tu kalau contohnya ada persoalan, orang persoalkan tentang harga, dia rasa benda-benda macam tu, maksudnya value dia tak nampak. Faham? Okay. Lepas tu dia kata bukan sekarang. Dia penting. Ayat dia macam okey lah, nantilah. Nanti tu tak tahu bila. Ni antara ayat-ayat yang menyebabkan dia sendiri pun tak boleh closing. So, antara cara nak lepaskan ni, sebab tu kita ada letak scarcity effect. Scarcity effect ni adalah sebagai contoh, apa nama, kita bukan tipu tau. Kita just cakap, kau kena beli ni sekarang sebab ada kemungkinan produk akan ni habis. Maksudnya produk ni tinggal sikit je. Maksudnya coklat ni, kita punya kotak ni last batch. Betul ke tak? Memang betul lah, last batch. Nanti batch baru akan ada lagi. Ataupun cakap apa, kau nak tahu dulu harga dia lain. Tapi betul lah, harga dulu lain. Sekarang harga dia berbeza. Sebab apa? Adalah perubahan rasa dia bila kita dapat feedback. Nampak tak? Bila macam tu dia akan membuatkan, bapak rugi tu kalau aku tak buat sekarang. Inilah, ambillah duit aku. Okay. Nombor 3. Dia rasa lepas dia dah ni apa semua, dia rasa macam okey ni produk bagus. Maksudnya dia dah nampak dah. Kadang-kadang orang dia dah nampak dekat iklan dekat Facebook ke apa ke, dia cakap. Lepas tu dia biasanya benda ni dia tak cakap tau. Tapi dia boleh tunjukkan dengan cara dia reply kita. Sebab tu kena bijak ni. Dia lagi ramai kita PM, lagi cepat kita belajar. So nombor 3 apa? Dia apa tau? Dia tak percaya you. Bukan tak percaya bisnes tau. Dia tak percaya you dekat sini. Tak percaya kita. Dia tak percaya kita. Ni, kita as a manusia. Sebab tu macam mana kita nak ni pecahkan? Adalah kita engage dengan dia. Kita bagi brand story dekat dia. Ingat, brand story bukan untuk buat orang kesian, tapi buat orang tambah kasih sayang. Dan dengan story itulah kita improve. Lepas dah improve 10 kali, orang respon, orang suka, apa benda kita nak buat? Kita post lah dekat Facebook kita. Buat posting. Sebab apa? Kita dah alter, maksudnya copywriting kita dah alter sebanyak yang mungkin. Maksudnya kita tahu, kita copywriting brand story macam ni, orang akan respon macam ni. Bila contohnya brand story macam ni, orang akan respon macam ni. Sebab tu nanti pergi next level, pergi marketing. Dan jangan tak buat pula. Saya kata burger tu tadi, jangan tak buat pula, kena buat dua-dua. Tapi nombor 1 sekarang adalah buat sales dulu. Even kalau contohnya saya boleh kata tadi, Encik Ashraf tadi pun, dia lebih banyaknya boleh kata
boleh kata, nak kata separuh, boleh kata 70% datang daripada dia PM. Yang baki tu baru dia dapat marketing, dia up status. Kena buat, benda tu memang wajib kena buat. Itulah bisnes yang alam yang sebenar. Yang ni sebenarnya dia adalah kita punya kuda-kuda kita. Okay. Nombor 4 adalah ni biasanya tak ada duit. Tak ada duit ni biasanya dia akan cakap lah, apa nama? Ni biasa, common things. Macam ni saya cakap ni. Habis tu, alamak dia kata tak ada duit lah, tak ada gaji lah. Ni standard lah. Okay. Kalau contohnya, okay, nanti saya pergi pula dekat part step. Okay. Kalau contohnya betul-betul dia tak ada duit, okay, kena faham ni. Kalau contohnya kita power sangat closing, kita boleh nampak dia betul-betul dia kata tak ada duit, ataupun sebenarnya dia ada je duit tu. Dia ada je. Tapi dia simpan. Dia simpan ataupun dia tak guna. Tak pasti ada kita orang. Apa nama? Saya ada kawan, ramai kawan saya. Gaji dia sebulan 200,000. Dia always dia cakap dia tak ada duit. Gaji sebulan tau. Saya memang maksudnya saya suka dikelilingi dengan orang-orang macam tu yang membuatkan saya nak belajar dengan dia orang. Of course lah, maksudnya kita ada tekanan dengan dia orang. Sebab tu kita share lagi story orang lain yang berjaya. Kita nak ada tekanan tu. Kita tak nak ada macam sifat selesa yang macam okey lah, tak apalah. So bila ada tekanan tu, kita akan push ke depan. So untuk kita akan buat benda ni. So kadang-kadang dia ni cakap tak ada duit. Saya tahu je, tapi maksudnya saya tahu gaji dia berapa. Korang tak tanya lah sebab kita orang ni kan. So maksudnya kenapa dia rasa dia cakap tak ada duit? Sebab dia tak nampak value. Kenapa dia patut beli? Saya nak beritahu, kalau contohnya kita bagi dia value yang betul, pada waktu yang betul, dengan ayat betul-betul, dengan ayat ni, dia akan buat apa je untuk bayar benda tu. Tak kisahlah apa benda. Kalau contohnya, sorry yang cakap, benda ni tak baik, tapi bukan tak baik lah. Maksudnya, kita kalau boleh tak nak lah sampai customer kita ni meminjam ke apa. Tapi, faham tak? Kalau contohnya dia betul-betul nak gila benda tu, kita nampakkan benda tu, betul-betul, orang tu sanggup meminjam. Kita tak cakap pun, kau pergilah minjam dengan ayah kau, mak ayah. Kita tak cakap. Tapi dia akan willingly untuk cari jalan untuk nak dapatkan benda tu. Sebab tu orang sanggup kumpul duit, gaji tak guna, semata-mata nak tunggu 6 hari bulan 6 Shopee, 5 hari bulan 5, sebab dia nampak value. Oh, kalau Shopee ni murah, tapi kita tak nak pergi game murah tu. Game murah ni game orang loser. Belilah kita tak nak main game harga. Game harga ni maksudnya beli dengan aku sebab murah. Kita bukan nak cerita murah, kita value. Okay, so lah low battery pula. Okay, kita habis. Basic kena kuat baru mula. Okay, cantik. So dah habis dekat part sebab. Bila dah faham benda ni, baru kita nampak, oh, sama ada kita boleh gunakan ni bila kita guna follow up nanti. Kita boleh akan, kadang-kadang kita memang totally kita tak tahu apa sebab dia. So nanti bila dekat follow up, bila kita buat copywriting, kita nak tanya dia balik, kita akan boleh gunakan perkara-perkara yang ni untuk kita attack dia balik. Okay, so 4 step. 4 step ni sebenarnya senang je. Satu adalah kita dengar dulu. Dengar, dan kalau contohnya kita call, lepas tu kita kena respon. Tapi kalau contohnya PM tak adalah sangat kan. Tapi biasanya kalau contohnya dia dengar, betul. Kalau contoh kita call lah, betul tu. Itu nama dia respon. Kita panggil actively respond. Kita bukannya macam passive je. Dia tengah bercerita ni, kita kau angguk, mana dia nampak. Tapi kalau contoh actively respond, betul? Kalau contoh benda tak setuju kan dengan dia, contoh tak tahulah. Kita tak nak dia cakap, kita cakap, betul tu dah menipu. Kan betul tu tak selari. Kita just respon dia. Sama juga dengan suami isteri. Kalau contohnya beza, kalau contohnya dia bercerita kita respon, tapi kadang jangan terlampau sampai dia pun tak boleh nak bercerita. Pandai-pandailah dia punya apa ni. Dan jangan meloncat. Jangan meloncat ni maksudnya kalau tiba dia tolak kita ke apa ke, just okey je, cakap setuju je dengan dia, cakap okey, tak ada masalah, betul lah tu. Then setuju, then fahamkan dulu. Nombor 2, faham kau ni sebenarnya ada masalah apa. Dekat sini kena datangnya skill tu. Lagi banyak kita jumpa,
lagi ramai lah kita boleh kita dapat komen. Contoh orang buat buat Facebook, buat posting, dapat komen, dia akan dapat respon tu. So kena fahamkan dulu benda-benda ni. So bila time faham ni, okey, dalam fasa faham ni jangan jadi pushy ni, faham tak? Belilah produk aku. Jangan beli pushy, malah kita bukan pushy tau, kita siap tolak dia lagi. Ada sometimes, nanti kita akan cerita lain-lain lah. Yang ni just sebab kita nak cerita tentang objection kan. Ni cerita last kali, kalau contohnya kita bukan pushy tau, kita siap tolak dia. Itu yang menyebabkan kita lagi mahal. Cakap, kalau contohnya dia nak kita kan, kita tolak dia macam, tak apalah kalau kau tak nak. Tapi cara dia adalah beza dia. Maksudnya, okey je kalau kau tak nak, nanti harga naik, kau jangan PM aku. Contohlah macam tu. Tapi kat situ adalah last kali. Tapi jangan jadi pushy, malah jadi macam tolak. Pushy ni menolak kan. Macam mana? Saya pun tak pushy, push tolak. Pull ni dia lebih tarik macam, tapi membuatkan kita macam menjauhkan sikit. Bila pushy ni dia membuatkan orang menyampah. Kita tak nak buat orang menyampah. Kita nak orang suka, sayang kita. Walaupun dalam pandangan pertama. Sebab tu bila PM, sebab tu default picture pun penting. Default picture tu pastikan yang cantik, kemas, professional. Kalau contohnya nak rasa family sikit, okey je, tak ada masalah. Lepas tu saya letak gambar, masa kalau WhatsApp saya letak gambar family saya. Tapi kadang-kadang saya letak gambar saya seorang, tapi professional. Tapi bukannya macam letak gambar kucing ke, letak gambar, maksudnya letak gambar yang best sikit, yang lagi bagus sikit. Okay? So dekat sini adalah faham, konsep faham. Dan konsep ni juga bila faham, jangan jadi pushy nombor satu, dan jangan kita jangan buatkan keputusan untuk dia. Kita just bantu lorongkan dia untuk buat keputusan. Beza tau. Bagi contoh, kalau contohnya dekat anak saya kan, contoh anak kita kan, anak kita bulan bila aku kahwin dengan kau kan, anak saya lah. Anak saya kadang dia kecil lagi, tapi maksudnya kalau contoh dia dah besar nanti kan, instead of kau besar nanti kau jadi engineer tau, nanti kau besar nanti kau jadi businessman, instead of kita cakap directly macam tu, maksudnya kita buatkan keputusan untuk dia, tapi berbezanya adalah kita berbeza. Okey, ni contoh satu tau. Sebab saya nak bagi contoh yang kita buatkan keputusan untuk dia, atau kita nak bantu dia buat keputusan ikut kita. Ini yang dahsyat. So kalau anak kita ni kau besar nanti jadi businessman tau. Ataupun macam contoh kes, bukan kes lah, yang Miss Boon, anak-anak sidik tu kan, kau tahu kau besar nanti kau main tu. Tapi instead of kita cerita directly macam tu, kita story bestnya jadi businessman. Businessman boleh bermanfaat lagi ramai. Bila ada duit kita boleh bantu orang susah, kita boleh bayar zakat banyak, kita boleh sedekah banyak, orang nak pinjam duit kita tak ada masalah. Kita cerita yang membuatkan dia sayang, dia cinta, yang membuatkan keputusan tu menyebelahi kita. Faham tak? Ini sangat-sangat special. So sama juga kalau macam coklat ni, kita buat keputusan macam, kita bukannya kau belilah coklat, tak, tapi kita buat keputusan sebagai contoh, kita bagi value dia. Contoh sebab kita kena pandai stok sikit, stok orang ST kena stalker sikit. Bila kita PM, baru kita boleh nampak underground, baru kita boleh nampak bawah tanah dia macam mana. Dia tengok PM dia sikit macam mana, kalau dia ni suka politik macam mana nak. Sebab tu ni nombor 3, maksudnya kita connect kan, maksudnya daripada faham, ni pergi ke, maksudnya sambungkan dan barulah respon. Maksudnya sambungkan, maksudnya macam contoh kita tak cakap pun, contoh kita tengok dia suka post pasal politik ke apa ke, mungkin ada something yang macam contohnya baru kita connectkan tentang politik tu masuk dekat PM kita. So baru dia ada jambatan dia, ada engagement dia kat situ. Boleh ke saya ada pushy tu? Betul, kita buat jam, yes betul, macam jual mahal. Ada orang lagi ke tak ni? Kalau tak saya nak habis dah ni. Okay, habis dah sekejap. Dah orang dah start battery low. Sebab ni antara persiapan yang kena buat lah. Kadang-kadang saya nak go deeper sikit kan. Okay, habis lah. Sebenarnya saya ada point lagi. Macam mana? Tak apa, minggu depan lah saya bawa. Okay, nombor 4 last sekali adalah, nombor 4,
adalah baru confirmkan. Confirmkan ni macam saya cakap, time ni lah kita kena, bila kita dah faham, kita nak sambungkan maksudnya engagement ni tadi, barulah kita confirmkan. Maksudnya confirmkan ni part mana? Confirmkan apakah keputusan kita nak buat. Keputusan kita, adakah kita nak macam bagi scarcity effect, ataupun kita nak biar dulu, kata okey nanti, ataupun kita follow up kemudian. InsyaAllah minggu depan saya akan bawa tajuk tentang follow up. Follow up ni sangat-sangat mahal. Tapi so far untuk hari ni, hopefully dapat improve sikit untuk tentang atasi penolakan. Dan insyaAllah nanti lepas mungkin akan datang, saya akan cerita lagi lebih dalam sebenarnya. Saya rasa tak cukup ni, saya rasa panjang lagi ni. Saya punya, panjang gila. Saya punya point ni, saya rasa macam boleh habiskan dalam pagi sampai petang kot. Mungkin daripada pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang, cerita tentang objection je. Bukan cerita tentang buat sale, belum lagi. Maksudnya sale tu of course kita dah buat. Ni cerita tentang objection je. Maksudnya kalau ada objection, ada penolakan, ada orang tolak, kita nak tengok daripada body dia, daripada cara dia reply dia. Ni antara yang sangat-sangat, saya rasa kalau contoh dapat power tentang benda ni, insyaAllah boleh jual batu. Saya boleh cakap tu je. Kita boleh jual batu. Maksudnya kau tak boleh tolak lah. Memang confirm kau boleh beli benda ni. Macam saya cakap, haram tipu. Tak boleh. Itu tak boleh. Tapi kita pandai, pandai kedepankan value. Dan benda tu sebenarnya tak ada masalah. Dan orang kata apa, kalau dalam muamalat ni, kita ambil untung 1000% pun tak ada masalah. Itu kena faham. Sebab tu kena belajar muamalat ni, belajar dalam Islam ni. Orang kata, ni harga Yahudi lah, apa. Kau kena faham, benda ni semua ni adalah halal. Bila halal, ada keberkatan, ada insyaAllah ada pahala. Setiap, bayangkan kita jual beli, kita bantu orang-orang suka, kita dapat pahala. Kan best tu. Itu nama dia fardu kifayah. Maksudnya orang buat. Maksudnya kalau contohnya dia tak dikira fardu kifayah, dia just kita menyediakan servis atau produk untuk maksudnya membantu sejagat ni. So, tapi maksudnya kalau 1000% untung pun tak ada masalah. Tapi kalau ambil riba 0.1%, haram tetap haram. Sebab tu halal adalah jelas, haram adalah jelas. Kena belajar betul-betul benda ni. Okay, so saya rasa saya nak jumpa lagi minggu depan. Saya nak bawa tajuk tentang follow up pula. Saya sebenarnya sebelum ni, saya kata, saya punya structure saya dah susun. Saya pergi ni sikit, begini, saya patah balik. Okay dah, saya pergi advance sikit, dan saya naik balik. Nanti bila dah habis semua ni, barulah saya akan cantumkan. Bila cantumkan, saya punya ayat senang je. Saya akan cakap, okay ni sebenarnya saya dah ajar minggu lepas. Tapi saya nak cantumkan ni, maksudnya ilmu ni saya dah ajar minggu lepas. Okay, ni saya masukkan ke sini, then barulah semua akan nampak. Nanti dia panjang. Right. So saya rasa itu saja untuk malam ni. Saya minta maaf ambil ekstra masa, dan saya ucapkan terima kasih siapa yang stay sampai lewat malam ni, insyaAllah. Okay, so saya hopefully saya minggu yang terakhir, minggu depan kita dah masuk bulan Julai lah, right? Sekarang ni lagi PKP sambung pula tu, lagilah kena buat lagi gila-gila, lagi cintakan. Kau tolak lah, aku suka. Itu menandakan kita dah start marketing kita, orang dah kawan-kawan kita dah start, kita dah jaga dah. So nanti bila kita dah buat betul-betul marketing, kita buat live. Sebenarnya buat live pun sekarang pun dah boleh dah, boleh, tak ada masalah. Boleh buat live. Cuma saya tak go deeper lagi. Saya nak masih lagi tentang buat ni. Makin lama makin mahir benda ni. Masa live tu kacang je nak buat live tu, maksudnya tentang closing je. Closing dia akan lagi laju. Tapi dia susah nak dapat base dia. Kalau contohnya kita training tu, sebab apa? Okay, saya cerita sikit. Sebab apa saya tak nak terus ajar live? Boleh ke tak live? Kena buat sekarang. Kena. Saya kata kena. Dia masa kena buat sekarang. Semuanya dia makan masa lah sikit. Tapi kalau buat serentak, dia akan lagi bang. Dia akan lagi macam orang nampak, pasal itu dia ni PM aku ni. Dia dijual lagi. Maksudnya best gila. Lepas tu dalam live pula bukannya menjual je, tapi ada story, ada brand story. Itu nanti kita akan go through. Macam mana nak buatkan lagi best. InsyaAllah. Dan setiap hari, kalau ada masa bercakap dengan tim kita. Okay. Yang paling penting, kita cuba try target satu hari satu sales. Right? So daripada saya tak ada.
Saya ucapkan jutaan terima kasih dan minta maaf juga. Malam ni saya punya bateri saya ekstra pula. Nak bagi gila-gila punya. Padahal dah separuh tahun dah. Ada orang tak kisah, tapi saya sangat-sangat kisah tentang masa ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye semua.